Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Okay, amma ba'd. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan kumpulan saya pada minggu ini akan membentangkan tentang tajuk di antara tajuk di dalam fiqh mawarith, iaitu hijab ataupun halangan ataupun hadangan. Jadi kita mula dengan apa itu hijab, pengertian hijab. Pengertian hijab dari segi bahasa, iaitu dari perkataan Arab, iaitu hajim ba ataupun hajim alif ba dalam jawi dia, yang seerti dengan satara, tutup, dan mana'a, halang, ataupun mana tu macam larang, halang, larang ataupun tegah itu. Bermakna penutup, penghalang ataupun penegah. Jadi hijab dari segi istilah adalah halangan seseorang untuk menerima warisan ataupun harta pusaka, iaitu hal-hal keadaan yang menyebabkan terhalangnya ataupun gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dan harta peninggalan al-muwaris, iaitu orang-orang yang mewariskan. Ya, jadi yang bawah tu perjalanan ahli waris menuju ke harta pusaka tu, kan? Mula-mula daripada ahli keluarga, ahli keluarga mati ke, jadi dia pergi ke ahli waris. Jadi terus lagi sampai penghalangan, kan? Sebelum diteruskan kita nak bahagikan tu, kita kena tengok penghalang ya. Dalam bab ni lah yang kita akan bincangkan tentang penghalangan. Jadi seterusnya baru pembahagian, dan seterusnya lagi pengiraan, dan seterusnya lagi penentuan, dan akhir sekali barulah kita pergi sampai ke harta pusaka. Jadi kita pergi ke slide yang seterusnya. Kita pergi ke kategori hijab. Hijab terbahagi kepada dua kategori, iaitu bil washfi dan bisyakhsi. Bil washfi iaitu kerana sifat, iaitu yang menghalang seseorang waris mendapatkan warisan kerana asbab perhambaan, agama dan pembunuhan, disebut mahrum. Dia terhalang sebab contoh dia punya status tu, sifat dia hamba, ataupun dia lain agama, ataupun dia membunuh. Jadi siapa yang membunuh tu ataupun ialah membunuh, jadi dia tidak boleh mewarisi harta pusaka. Ataupun bisyakhsi, iaitu kerana individu, iaitu yang menghalang seseorang ahli waris mendapatkan warisan kerana ada ahli waris yang lebih kuat ataupun dekat dengan mewaris. Maknanya nanti sahabat saya akan menerangkan. Saya cerita sikit ya. Jadi menghalangkan seorang ahli waris ni, dia macam ada yang lagi utama daripada dia. Contoh, ada bapa dia, kan? Ada bapa dia lagi utama daripada datuk dia. Jadi bila kita utamakan ayah dia sebelum kita bagi kepada datuk dia. Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Yang seterusnya iaitu jenis hijab bisyakhsi, iaitu dia terbahagi lagi kepada dua, iaitu hijab nuksan dan hijab hirman. Hijab nuksan ialah hijab yang terhalangnya seseorang yang menerima pusaka yang banyak berpindah kepada fardunya yang kurang kerana ada kekurangan yang lain, kerana ada seorang yang lain. Jadi dia sepatutnya dia dapat banyak tapi dapat sikit, dia ada pengurangan. Seperti suami dari setengah menjadi 1/4, dan isteri dari 1/4 jadi 1/8. Dia kurang jadi banyak, banyak jadi kurang. Dan ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Kerana ada anak yang mendapat pusaka dari yang meninggal. Jadi hijab nuksan adalah penghalang yang menyebabkan berkurangannya bahagian seorang ahli waris. Dengan kata lain, berkurangnya bahagian yang semestinya diterima oleh seorang ahli waris kerana ada ahli waris yang lain. Jadi dia mula dia expect dia dapat banyak, kan? Tiba-tiba ada ahli waris yang lain. Jadi hartanya tu
dia berkurang kerana mesti dibahagikan lagi kepada ahli waris yang lain. Jadi yang seterusnya, hijab hirman. Hijab hirman ialah terhalangnya seseorang menerima pusaka kerana ahli waris yang lain lebih utama daripadanya untuk mendapatkan harta pusaka. Yang macam yang saya cakap tadi lah, dia terhalang sebab ada orang lain yang lebih utama, yang lebih aula daripada dia. Dan seseorang mempunyai hak menerima pusaka apabila ada sesuatu sebab menerima pusaka, seperti dia adalah kaum kerabat, seperti dia keluarga, serta cukup syarat-syaratnya dan terhindar dari segala penghalang-penghalang pusaka. Dia keluarga, dia cukup syarat, dan dia tak ada halangan untuk pusaka itu sampai pada dia. Jadi dengan kata lain, hijab hirman ialah terhalangnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bahagian walaupun ada ahli waris lain yang lebih dekat. Jadi seseorang yang tidak mendapatkan bahagian harta waris pusaka tu sebab dia hijab lah, kan? Dia tak dapat harta pusaka bukan sebab apa, sebab ada hijab. Mungkin sebab ada orang yang lagi utama, so dia tidak mendapatkan hijab. Jadi cukup saja penjelasan dan penerangan saya setakat ini. Jadi yang seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Irfan Irsyad untuk menerangkan lebih lagi tentang hijab nuksan dan seterusnya. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mifzal Haikal bin Usman daripada Diploma Syariah Islamiah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Irsyad bin Muhammad Isa daripada kelas DSI 6A. Seperti yang kita tahu tadi, penerangan yang sebelum ini telah menceritakan tentang halangan. Jadi, saya akan meneruskan perbentangan pada hari ini, iaitu dengan menceritakan tentang halangan nuksan, iaitu halangan nuksan dan ciri-cirinya. Iaitu halangan nuksan ini mempunyai 4 ciri-ciri. Iaitu yang pertama, seseorang yang mempunyai kelayakan menerima harta pusaka ataupun tidak menerima sebagaimana yang telah difardukan, tetapi menerima bahagian yang sedikit kerana kewujudan individu tertentu. Ciri-ciri halangan yang kedua iaitu melibatkan waris ashabul furud. Jadi di sini ashabul furud ini bermaksud golongan ini mengambil harta pusaka menurut bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu sama ada 1/2, 1/3, 1/4 ataupun 2/3, 1/6 ataupun 1/8. Iaitu mereka itu terdiri daripada isteri atau suami, ibu atau nenek, bapa atau datuk, anak perempuan atau cucu perempuan, saudara perempuan kandung ataupun saudara perempuan sebapa dan saudara seibu. Seterusnya, pada poin yang ketiga pula, disertakan dengan contoh, iaitu ibu tidak menerima 1/3. Sebaliknya 1/6 kerananya adanya furuk waris. Okey, ciri-ciri yang keempat pula, sebentar ya, saya tutup kamera saya. Ciri-ciri yang keempat pula menunjukkan bahawa perubahan dari kadar yang banyak kepada kadar yang minimum kerana adanya hajib. Jadi hajib di sini bermaksud halangan. Hajib tu daripada perkataan lain lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada golongan yang tidak terhalang untuk bahagian nuksan. Iaitu ada 6 golongan. Yang pertama ialah ayah, iaitu ketua keluarga. Yang kedua pula ialah emak. Dan yang ketiga ialah anak lelaki. Dan yang keempat suami. Yang kelima isteri. Dan yang terakhir ialah anak perempuan. Jadi keenam-enam golongan tersebut ialah merupakan tidak terhalang untuk daripada menerima halangan itu. Kiranya 6 golongan ni ialah golongan yang terhalang, tidak terhalang selama-lamanya untuk menerima daripada pewarisan harta. Iaitu di bawah situ kita boleh nampak ada nota kaki. Ya, saya akan tutup.
Iaitu dalam istilah Arab diringkaskan kepada 6 golongan ini kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah al-abna'an, yang kedua ialah al-abawan, dan yang ketiga ialah al-zaujaan. Okey. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu gambar rajah tentang halangan harta pusaka, iaitu piramid pembahagian, ataupun gambar rajah bagi kita mudah faham tentang halangan pusaka ini. Iaitu dekat piramid itu kita boleh nampak ada warna-warni di situ, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna purple. Jadi piramid di sini telah menunjukkan bahawa piramid itu ada dua bahagian. Ada dua bahagian, iaitu yang bahagian sebelah kiri merupakan penghalang bagi ibu, kiranya keluarga bahagian ibu, dan yang sebelah kanan pula iaitu penghalang bagi sebelah bapa, pihak sebelah bapa. Dan yang di tengah-tengah piramid itu pula merupakan golongan yang terhalang. Yang saya cakap tadi, iaitu di situ ada dituliskan NI, ada huruf-huruf di situ. Boleh nampak di situ golongan yang golongan yang terhalang. Jadi pembahagian halangan pusaka ini terbahagi kepada 9 fasa, iaitu daripada pihak sebelah bapa ataupun daripada pihak sebelah ibu. Tetapi diingatkan juga ada juga golongan yang terhalang daripada menerima harta pusaka ini. Jadi disertakan piramid ini sebagai rujukan ataupun petunjuk untuk merujuk kepada golongan-golongan yang berhak menerima harta pusaka itu. Okey, sekian penerangan daripada saya. Seterusnya saya akan memberi penerangan seterusnya kepada sahabat saya, iaitu Muhammad Adli Hakim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter Irfan Ishad bin Muhammad Isa atas penyampaian yang telah diberi. Jadi seterusnya saya akan menyambung semula presentation kami dengan bahagian halangan herman. Halangan herman ni adalah halangan secara mutlak, iaitu sepenuhnya, bagi nak mudahkan kefahaman kita. So kita pergi ke definisi halangan herman ini. Dari segi bahasa, ia bermaksud halangan lah. Dari segi bahasa mudah, halangan, iaitu al-man'u wal-hirman. Dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sadaqallahu azim, yang bermaksud sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Maksud maknanya halangan ni diambil daripada ayat ini. So kita pergi kepada definisi seterusnya, iaitu dari segi syarak. Dari segi syarak ialah ia menghalang daripada seseorang yang mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi harta pusaka tersebut sebahagian ataupun keseluruhannya, kerana ada orang yang lebih layak daripada dia, itulah. Maknanya kat sini sepatutnya macam saya dapat harta terhalang. Sebab apa? Sebab ada orang yang lebih layak daripada saya. Macam itulah, nak bagi mudah faham. Okay, seterusnya ialah saya akan menerangkan bahagian yang pertama, iaitu bahagian halangan sifat, iaitu wasfu. Apabila ada sifat tertentu, iaitu hamba pembunuhan dan kekafiran, ia akan menyebabkan untuk tidak mewarisi secara mutlak lah. Maksudnya kat sini, bila kita ada sifat hamba pembunuhan dan kafir lah,
automatik lah. Kafir tu memang tidak boleh lah untuk mewarisi harta kan. So orang-orang ni dia tidak boleh mewarisi harta secara mutlak. Automatik kita halang. Jadi bahagian kedua ialah halangan individu, iaitu bisyakhsu, iaitu terhalang dengan sebab adanya individu-individu tertentu yang lebih layak daripada dia. So daripada ahli waris tu lah. Macam senarai ahli waris tu ayah, mak, ibu, datuk, nenek, anak perempuan, anak lelaki, cucu, cicit apa semua tu. Yang tu ahli waris tu dia akan terhalang apabila ada yang lebih layak daripada senarai ahli waris tu. Means macam bapa patutnya dia dapat tapi terhalang sebab adanya ahli waris yang lain lebih layak, macam tu. Kita pergi ke halangan herman. Halangan herman ni macam saya cakap tadi, halangan mutlak dari menerima harta pusaka. Contoh, saya bagi contoh, terhalangnya datuk oleh bapa. Datuk ni patutnya dapat tapi terhalang sebab ada bapa. Okey, contoh seterusnya ialah cucu lelaki terhalang oleh anak. Patutnya cucu dia dapat tapi cek ada lagi anak dia. So anak dia lah berhak yang dapat. Lepas tu adik-beradik lelaki seibu sebapa terhalang oleh adik-beradik lelaki adik-beradik lelaki sebapa terhalang oleh adik-beradik lelaki seibu sebapa. Lepas tu yang terakhir, nenek terhalang oleh ibu. Okey. Kita pergi ke bahagian seterusnya iaitu kaedah halangan. Okay, kalau kat situ kita dapat lihat ada dua pasangan iaitu suami isteri. Maksud dia apabila suami dan isteri mereka berdua ni macam special lah sebab mereka tidak terlibat secara langsung dalam perhalangan terus, iaitu mereka tidak menghalang dan mereka tidak terhalang. Maksudnya kat sini mereka ni tidak boleh menghalang ahli-ahli waris lain dan mereka ni tidak terhalang. Maknanya ahli-ahli waris lain tak boleh halang dia. Macam tu maksud dia. So suami isteri ni special lah dalam bab pembahagian harta pusaka ni. So mereka ni tidak terhalang, dikecualikan daripada ahli waris. So kita pergi ke kaedah halangan yang pertama iaitu daripada bapa. Short form dia BP. Okay, orang-orang ahli-ahli waris yang akan menghalang bapa ni ialah first kali ialah datuk sebelah bapa dan ke atas. Ni moyang buyut ke atas, ke atas. Seterusnya ialah nenek sebelah bapa. Dan seterusnya ialah semua golongan tengah, iaitu dalam diagram tu maknanya dia dekat bahagian tengah dan semua golongan sisi. Dia tengah tapi sini je, bahagian sisi je dalam diagram tu lah. Okay, kita pergi ke kaedah halangan seterusnya iaitu yang kedua iaitu ibu. Dia punya short form dia IB. Yang akan menghalang ibu ini ialah nenek sebelah ibu dan ke atas. Maknanya nenek sebelah ibu ke atas, moyang, buyut semua tu. Dan satu ahli waris seorang lagi ialah nenek sebelah bapa. Maknanya macam mak mertua dia lah. So tak? So yang ketiga ialah datuk sebelah bapa iaitu DB, short form dia, yang akan menghalang datuk ni ialah moyang lelaki dan ke atas, moyang perempuan sebelah datuk, semua golongan sisi dan semua golongan tengah. Tapi ada kecuali dia. Kecuali ni ialah saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa ataupun sebapa. So mereka ni dikecualikan untuk menghalang datuk ni. Okay, yang seterusnya ialah nenek sebelah ibu. Dia punya short form ialah NI. Yang akan menghalang nenek ini ialah moyang perempuan sebelah nenek dan ke atas. Dan akhir sekali ialah moyang perempuan sebelah datuk dan seterusnya.
iaitu buyut perempuan sebelah moyang lelaki. So kat sini kita dapat lihat banyaklah benda-benda ni bukannya nak senang nak cari, betul tak? Benda-benda ni bukannya mudah untuk diambil, jangan pandang remeh lah benda-benda macam ni, bab-bab pembahagian harta pusaka. Tapi dalam bab ni lah juga boleh memutuskan silaturahim antara adik-beradik, boleh bergaduh sama sendiri, betul tak? So janganlah ambil mudah terhadap ilmu ini. Jika kita tidak tahu, jangan bodoh sombong, terus menanyakan kepada ulama-ulama yang alim tentang faraid ini. Jadi itu saja daripada bahagian saya. Seterusnya saya akan memberi kepada presenter yang seterusnya, iaitu Muhammad Azamuddin bin Muhammad Johan, iaitu rakan seperjuangan saya, untuk meneruskan lagi pembentangan kami. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada rakan seperjuangan saya sebentar tadi, Muhammad Adil Hakim bin Muhammad Syukri, kerana telah membentangkan serba sikit tentang halangan, iaitu halangan nukson dan hirman. Okey, sebentar tadi rakan saya telah menerangkan sedikit iaitu kaedah halangan. Okey, kaedah halangan ni, yang ada dalam kaedah halangan ni ramai tau. Ramai. Dia ada 17 golongan. So Muhammad Adil Hakim dia telah menyampaikan sedikit saja, iaitu 4 bahagian saja, dan saya akan meneruskan bahagian yang seterusnya lah. Okey, untuk pengetahuan korang, belajar pasal ilmu fiqh mawarith ni, nak pasal kaedah halangan ni penting tau, sebab kita ada keluarga, kita ada ibu dan ayah, and jadi benda ni bila kita sendiri pun ada adik-beradik. So bila nanti pasal bab harta, siapa yang halang, siapa yang mewaris, so benda ni penting untuk kita belajar satu hari nanti. So benda ni bukannya penting untuk diri kita sendiri, malah untuk orang lain juga. Okey, jadi saya akan teruskan pembentangan seterusnya dari infografik saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Golongan yang kelima iaitu anak lelaki. Okey, anak lelaki ni dia akan menghalang cucu lelaki dan perempuan hingga ke bawah, dan semua golongan tengah dan sisi. Okey, kita fahamlah bila kita cerita pasal awal tadi, kita ada pasal bapa, lepas tu kita ada ibu. So kita masih dalam golongan yang pertama, iaitu golongan yang berada dalam lingkungan keluarga, iaitu keluarga kita sendirilah. Okey, anak lelaki. Kemudian kita pergi ke yang bahagian ke-6, iaitu anak perempuan. Itu anak perempuan ni akan menghalang saudara lelaki dan perempuan seibu. Kena hafal tak benda ni, penting. Yang kedua, cucu perempuan hingga ke bawah, lebih seorang. Cucu perempuan tu mestilah lebih daripada seorang, dan tiada cucu lelaki yang ke bawah lah. So maksudnya if kita, anak perempuan kita contohlah kita kahwin, lepas tu kita ada anak perempuan kita lahirkan anak, iaitu cucu kita, cucu perempuan, dia mestilah cucu perempuan, dan cucu perempuan tu mesti lebih seorang dan tak ada cucu lelaki, macam tu. Okey, tadi kita tadi dah masuk anak lelaki dan anak perempuan. Kita dah cerita yang atas, kita cerita yang bahagian bawah pula, cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey, cucu lelaki ni daripada anak lelaki ni, dia akan menghalang cicit lelaki, bawah lagi pula. Dan kita dah duduk atas, kita bawah lagi. Cicit lelaki dan perempuan hingga ke bawah. Dan macam biasalah, semua golong bila kita mention cucu, if cucu tu atau anak tu adalah lelaki, semua golongan tengah dan sisi dia akan menghalang semua golongan tengah dan sisi untuk mendapat waris. Okey, saya tutup ni supaya korang boleh nampak. Okey, yang ke-8 ialah cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, cucu perempuan macam dia faham konsep bila cucu perempuan daripada cucu perempuan, dia tak kisahlah perempuan tu cucu ke anak ke, dia akan mesti yang ke bawah tu mestilah lebih seorang dan tak ada cucu lelaki, macam tu kalau perempuan. Fine tu. Cucu perempuan daripada anak lelaki, dia akan menghalang macam misal saudara lelaki dan perempuan seibu. Samalah anak lelaki, cucu lelaki, cucu anak kita, cucu kita, dia akan halang bawah dia, lelaki dan perempuan dan semua golongan tengah. Kalau anak perempuan kita dan yang bawah ni cucu kita,
dia akan halang saudara lelaki dan perempuan seibu yang seibu lah. Lepas tu cucu perempuan macam saya kata tadi lah. Cucu perempuan hingga ke bawah mesti lebih seorang. Syarat ni mesti lebih seorang. And tiada cucu lelaki. Okay, kita pergi ke infografik seterusnya. Okay. Tadi kita dah masuk ke bahagian orang kata apa, golongan pertama, iaitu golongan keluarga kita sendirilah. Yang turutan kalau contoh macam anak, ayah kita turun kepada anak, anak turun kepada cucu, cucu turun kepada cicit lah. Golongan kita je. Sekarang ni kita akan masuk yang golongan kedua, iaitu golongan yang ke tepi, saudara pula. Okey. Yang golongan ke-9 ialah saudara lelaki seibu sebapa. Yang mana sepatutnya kalau senang yang macam kami bagi short form ni bagi senang hafal lah. Okey, saudara lelaki seibu sebapa. Yang pertama dia akan menghalang saudara lelaki dan perempuan sebapa. Kemudian dia akan halang anak saudara lelaki seibu sebapa dan sebapa, dan macam biasalah semua golongan sisi. Okey, golongan yang 10, saudara perempuan seibu sebapa. Short form dia SP SS. Okey, kalau saudara perempuan seibu sebapa ni dia akan halang seorang je, saudara perempuan sebapa macam tu. Macam saya buat tu lah, saya dah siap-siapkan. Okey. Kemudian saudara lelaki sebapa. Saudara perempuan iaitu macam tadi saudara perempuan seibu sebapa. Yang ni saudara perempuan atau cucu dia seibu sebapa dan sebapa. Short form dia SP SSC. Macam tu. Okey, yang ni dia akan menghalang saudara lelaki dan perempuan sebapa, anak saudara lelaki seibu sebapa dan sebapa, semua golongan sisi. Okey. Semua golongan sisi lah. Okey, yang ke-12 ya, saudara lelaki sebapa. Ke-12 lah, saudara lelaki sebapa iaitu SLB, dia akan menghalang anak saudara lelaki seibu sebapa dan sebapa, dan kemudian semua golongan sisi. Okey, yang ke-13 ialah saudara perempuan sebapa SBP. Kalau lelaki SLB, kalau perempuan SBP. Macam biasalah dia sama je, akan menghalang anak saudara lelaki seibu sebapa dan sebapa, dan semua golongan sisi sama je. Kalau saudara perempuan SLB, saudara lelaki SLB, saudara perempuan SBP, dia akan menghalang anak saudara lelaki seibu sebapa dan sebapa, dan semua golongan sisi. Kita pergi kepada infografik seterusnya, yang terakhir yang saya buat. Okey, yang ni kita akan masuk golongan yang ketiga, iaitu bapa saudara. Contoh macam kita, anak dia bapa saudara macam tu. Okey, dia ada hanya 3 golongan. Dan sepatutnya ada 5 golongan. Lagi 2 akan diterangkan oleh sahabat saya, Mio Hazman bin Mio Ismail. Okey, yang ke-14 iaitu anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. ASL SLIB. Panjang short form dia tu. Korang kena, kalau nak senang ingat, kena buat short form yang kena maybe korang cantumkan dengan apa, cara hafal lagu ke apa kan. Okey, dia kehalang 2 orang je, anak saudara lelaki sebapa dan semua golongan sisi. Okey, yang ke-14, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa ASL SLB. Dia akan, yang ni dia akan halang semua golongan sisi. Semua golongan dia maksudnya golongan yang ketiga lah. Okey, yang terakhir, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa, BSI BSB. Sebut pun macam BSN dah tengok. Macam tu lah. Lepas tu okey, dia akan halang 2 orang je, bapa saudara sebapa dan sepupu lelaki daripada bapa saudara tu. And mestilah seibu sebapa dan sebelah bapa. Hope apa yang saya kongsikan ni dapat memberi manfaat kepada kalian lah. So sekian daripada saya. Part yang seterusnya akan disambung oleh saudara saya, Mio Azman bin Mio Ismail. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Azamuddin untuk perkongsian tentang kaedah halangan, dan nama saya ialah Mio Azman bin Mio Ismail dari DSI 6B, dan saya akan menyambung kaedah halangan, iaitu bapa saudara sebapa sebelah bapa. Dalam singkatannya ialah BSB,
BSB, SB. Golongan yang akan menghalangnya ialah sepupu lelaki daripada bapa saudara, seibu sebapa, sebelah bapa. Seterusnya ialah sepupu lelaki daripada bapa saudara, seibu sebapa, sebelah bapa. Dalam singkatannya ialah SLB, SIB. Golongan yang akan menghalangnya ialah sepupu lelaki daripada bapa saudara, sebapa, sebelah bapa. Dengan ini tamatlah bahagian kaedah halangan, dan seterusnya saya akan masuk kepada bahagian contoh permasalahan. Di sini saya sertakan dua contoh permasalahan. Yang pertama ialah orang yang dihijab kerana sesuatu sifat tidak memberi kesan kepada waris keluarga lain. Untuk penyelesaiannya ialah bagi orang yang dihijab dengan sebab sesuatu sifat, misalnya kafir, hamba atau pembunuhan, ia tidak menjejaskan waris lain. Dengan itu, dia tidak menjadi penghijab kepada waris lain. Hal ini bermakna kewujudan dan ketiadaannya adalah sama sahaja. Sekiranya si mati mempunyai seorang anak yang membunuh dan seorang ibu, maka ibu akan memperoleh 1/3 walaupun anak yang membunuh itu masih ada, kerana dia diharapkan mewarisi pusaka. Dengan itu, dia tidak boleh menghijab sesiapa pun. Menurut Ustaz Muhammad Yazid Ahmad, seorang pensyarah di Fakulti Pengajian Islam, beliau berkata, semua jenis pembunuhan menghalang waris yang membunuh itu daripada mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Hal ini merangkumi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan juga pembunuhan tidak sengaja. Begitu juga jika pembunuhan itu dilakukan dengan hak. Contohnya, seorang hakim, iaitu bapa, yang menjatuhkan hukuman bunuh ke atas anaknya yang telah disabitkan bersalah kerana membunuh, tidak boleh mewarisi harta anak yang jatuhkan hukuman bunuh itu. Selain itu, pembunuhan yang dilakukan dengan pilihan atau terpaksa, iaitu orang yang tidak berakal ataupun yang belum baligh, dan orang yang menyebabkan kematian seseorang biarpun dia bermaksud untuk mendidik, juga menjadi penghalang kepada pewarisan. Ini kerana mazhab Syafi'i berpegang kepada keumuman hadis Rasulullah SAW yang bermaksud orang yang membunuh tidak akan mewarisi sedikit pun harta orang yang dibunuhnya. Riwayat Ibnu Majah. Walaupun demikian, orang yang dibunuh itu boleh mewarisi pusaka pembunuhnya. Sebagai contoh, seorang anak mencederakan bapanya sehingga menyebabkan kematian. Sebelum bapa itu mati, anak yang melakukan perbuatan tersebut ditakdirkan mati terlebih dahulu. Maka dengan itu, bapanya boleh mewarisi harta anak yang melakukan perbuatan mencederakan sehingga menyebabkan kematian kerana tiada sebarang halangan yang menghalang si bapa daripada menerima pusaka anaknya. Bagi permasalahan yang kedua, iaitu orang yang dihijab dengan hijab pengharaman akan mengurangkan hak orang lain. Penyelesaiannya ialah bagi orang yang dihijab dengan hijab pengharaman, mengikut kaedah ini, dia diiktiraf masih lagi wujud. Mereka ini akan menghijab orang lain dengan hijab pengurangan.
Misalnya, sekiranya si mati meninggalkan seorang datuk ataupun seorang ibu serta dua orang adik-beradik seibu, maka adik-beradik seibu tadi akan dihijab oleh datuk. Pada masa yang sama, dua orang adik-beradik seibu ini akan mengurangkan bahagian pusaka ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Demikian pula, sekiranya si mati meninggalkan seorang adik-beradik lelaki seibu sebapa, seorang adik-beradik lelaki sebapa serta seorang ibu, ibu itu akan memperolehi 1/6 kerana terdapat dua orang adik-beradik, walaupun adik-beradik sebapa telah dihijab oleh adik-beradik seibu sebapa. Dengan demikian itu, tamatlah pada bahagian contoh permasalahan, dan seterusnya saya akan pergi ke bahagian seterusnya, iaitu kesimpulan untuk perbincangan tentang tajuk ini. Kesimpulannya ialah justru dengan kita memahami kaedah hijab ini, kita akan mengetahui kedudukan sebenar hak pewarisan harta pusaka di samping kita juga mengetahui kedudukan sebenar hak pewarisan harta pusaka di samping mengetahui keadilan Islam dalam soal yang berkaitan dengan persoalan pewarisan harta pusaka. Di sini menunjukkan Islam sangat menitik beratkan persoalan keadilan demi menjaga hak-hak pewaris yang benar-benar layak menerimanya tanpa menzalimi sesiapa pun. Maka hubungan kasih sayang dan silaturahim dapat dikekalkan serta dan dapat dieratkan, manakala sikap persengketaan dan permusuhan dapat dielakkan. Maknanya kita nampak agama Islam ni amat menitik beratkan keadilan. Dan amat menjauhkan kita daripada persengketaan dan pergaduhan yang mana akan membawa kepada kehancuran dan keburukan. Okey, saya ambil daripada surah An-Nisa sebagai dalil Al-Quran, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijalin nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna wal nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qal minhu aw kasur nasiban mafruda. Maaf saya. Okey. Maksud ayat ini ialah orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat. Orang-orang perempuan juga ada bahagian dari peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat, sama ada sedikit ataupun sebanyak daripada harta yang ditinggalkan itu mengikut bahagian yang ditetapkan. Maksudnya, walaupun sikit harta tu, sebenarnya ia akan dikira sebagai harta pusaka dan dia akan dibahagikan kepada orang-orang yang layak. Okey, ini saya petik daripada riwayat Al-Hakim, iaitu pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni tak banyak orang yang menuntut ilmu faraid ni. Tengok zaman sekarang ni. Jadi kita yang mempelajari ilmu faraid ni, khususnya kos kita DSI, Diploma Syariah Islamiah, kita perlulah membuka mata orang luar dan mengajar orang-orang yang di luar sana yang mungkin masih tidak tahu tentang ni ilmu faraid ini. Dan kalau tahu pun mereka tidak mendalam
pengetahuannya. Iaitu menjadi tugas kita sebagai penuntut ilmu untuk meluaskan ilmu pengetahuan dan mengajarkan kepada orang-orang yang lain. Kerana tak rugi pun ajar ilmu ni kat orang lain. Kerana kalau kita ajar orang, kita akan dapat lebih lagi. Kita tak rugi. Orang yang kita ajar tu pun beruntung dan kita yang mengajar pun beruntung. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.